Salam sejahtera diucapkan kepada pensyarah dan rekan-rekan sekalian. Saya Jine Jerome James Gasuti, memegangkan matriks D202010949448. Pelajar EC 10, kejuruteraan perisian akan membentangkan mengenai erti sebuah perpaduan kaum. Sebelum kita mengetahui apa itu perpaduan kaum, elok kiranya kita mengetahui apa itu perpaduan. Perpaduan ialah penyatuan dan darjah serta jenis penyatuan yang dipamerkan oleh sebuah masyarakat ataupun kumpulan yang merujuk kepada semua perhubungan sosial yang berlaku ataupun mengaitkan manusia. Istilah ini lazimnya digunakan dalam bidang sosiologi ataupun sains kemasyarakatan. Menurut Kamus Dewan 1994, mereka mentarifkan bahwa perpaduan ialah penggabungan, peleburan, persesuaian, kecocokan, dan perihal yang bergabung menjadi satu, sepakat, dan sebagainya. Perpaduan atau solidarity ini juga didefinisikan sebagai satu proses yang menyatupadukan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakatnya mempunyai perasaan, cinta, dan sayang mendalam kepada tanah air. Setelah kita mengetahui apa itu perpaduan, sekarang kita mengetahui apa itu perpaduan kaum. Perpaduan kaum ialah di mana semua kaum di dalam sebuah negara saling bekerja sama dan berganding bahu membentuk sebuah negara yang makmur dan damai. Walaupun wujud perbezaan antara kaum, perpaduan hendaklah dikekalkan dengan membuang sikap evasif ataupun pentingkan diri sendiri yang boleh memecah belahkan perpaduan antara kaum. Perpaduan memerlukan semua kaum menjalankan obligasi ataupun tugas masing-masing supaya kemajuan negara terus berkembang selaras dengan perpaduan yang hendaklah kita kekalkan. Nama saya Nurul Afika binti Ahmad Ramzi, bernama matrik D202010953332. Topik pada hari ini adalah berkenaan dengan dasar perpaduan. Kerajaan menjalankan dasar perpaduan supaya rakyat Malaysia menjadikan dasar ini sebagai sebuah pegangan untuk mencapai perpaduan kaum yang harmoni walaupun hidup dalam kepelbagaian kaum. Dasar perpaduan ini boleh dicapai melalui dua cara, iaitu integrasi dan asimilasi. Integrasi adalah suatu proses untuk mewujudkan satu identiti nasional dalam kalangan kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan, sosial dan lokasi dalam sebuah unit politik. Antara unsur integrasi adalah integrasi wilayah, integrasi ekonomi, integrasi kebudayaan, integrasi sosial, integrasi politik dan integrasi pendidikan. Teori integrasi adalah mengikut konsep segregasi, akomodasi, akulturasi, asimilasi dan amalgamasi. Seterusnya, konsep asimilasi. Asimilasi adalah salah satu teori integrasi yang digunapakai untuk mencapai dasar perpaduan. Asimilasi adalah suatu proses penyatuan dan percantuman kumpulan etnik untuk membentuk satu kelompok kebudayaan dan identiti yang sama. Contohnya adalah penyerapan sehala individu ke dalam etnik yang lain seperti Cina Kelantan. Kesan daripada asimilasi mutlak ini akan menyebabkan berlakunya perpecahan dan penghapusan penuh perbezaan dari segi kebudayaan dan identiti. Oleh itu, kerajaan telah melancarkan dasar perpaduan negara berkonsepkan perpaduan dalam kepelbagaian yang menggariskan usaha berterusan untuk memupuk, mengukuh dan memelihara perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, antara tiga objektif yang telah ditetapkan adalah untuk mengukuhkan perpaduan dan integrasi nasional yang berteraskan perlembagaan persekutuan serta rukun negara. Sebagai seorang rakyat Malaysia, kita mestilah menghargai serta mengamalkan perpaduan supaya dasar ini dapat membentuk identiti nasional dengan semangat jati diri, patriotik, prihatin, toleransi, saling hormat menghormati dan bersifat tanggungjawab. Sekian daripada saya, terima kasih. Bahagian yang saya akan bentang ialah kepentingan perpaduan kaum. Terdapat 5 kepentingan perpaduan kaum terhadap masyarakat dan negara kita. Pertama, perpaduan kaum dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni. Semua rakyat dapat hidup bersama dalam sesuatu komuniti tanpa mengira agama dan bangsa. Semua kaum tidak hidup secara berpuak-puak dalam sesuatu penempatan sahaja. Dan kaum-kaum dapat menerima antara satu sama lain tanpa wujud prasangka serta dapat mengelakkan konflik antara kaum. Dan ini dapat melahirkan masyarakat yang berbudaya penyayang. Seterusnya, imej negara dapat ditingkatkan.
Perpaduan kaum membuktikan bahawa pemimpin Malaysia memerintah negara kita dengan baik. Kestabilan masyarakat wujud di negara kita. Malaysia akan menjadi contoh bagi negara lain dan memancing perhatian dunia serta meningkatkan nama baik Malaysia di antara bangsa. Perpaduan kaum dapat menjaminkan keamanan negara. Masyarakat kita tidak akan berlaku pergaduhan dan peperangan lagi. Malaysia sudah berjaya untuk mengekalkan keharmonian antara kaum yang berbilang bangsa. Keadaan ini dapat dikekalkan kerana berlakunya toleransi antara kaum, saling hormat menghormati, persefahaman antara kaum berjaya dicapai, dan lain-lain. Di samping itu, perpaduan kaum juga dapat membangunkan ekonomi negara. Hubungan harmoni dan kerjasama antara pelbagai kaum merupakan kunci atau senjata utama untuk menghadapi pelbagai ancaman dan cabaran. Kita perlu sentiasa bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dan cabaran yang dihadapi. Pelaburan asing berani menanam modal di sesebuah negara bukan sahaja disebabkan kestabilan politik dan perancangan kerajaan yang mesra pelabur, juga disebabkan negara tersebut dalam keadaan yang aman dan damai. Pelaburan ini dapat menambahkan peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan negara, dan ini dapat membangunkan negara kita secara langsung. Akhirnya, perpaduan kaum juga dapat mengelakkan semangat asabiah. Semangat asabiah merupakan semangat kekitaan yang hanya mementingkan diri sendiri. Semangat asabiah juga boleh dikenali sebagai semangat perkauman. Semangat tersebut akan menimbulkan permusuhan antara kaum yang dapat merosakkan keamanan dan keharmonian negara. Oleh sebab itu, rakyat Malaysia perlu mengekalkan perpaduan kaum demi mengelakkan semangat asabiah terjadi di atas bumi Malaysia. Itulah 5 kepentingan perpaduan kaum terhadap negara kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang. Saya Ahmad Faribi Ahmad Fuzi memegangkan matrik D2020109432. Antara cabaran-cabaran yang dihadapi dalam mengumpulkan perwira kaum di Malaysia adalah kewujudan sistem pendidikan yang berbeza, di mana perumahan sekolah Cina dan juga India di Malaysia mewujudkan jurang antara kaum. Ini kerana mereka yang bersekolah di situ lebih erat antara kaum mereka sendiri. Ini juga menyebabkan sifat perpaduan kaum itu tidak dapat diperhatikan dalam diri mereka. Cabaran yang kedua adalah jurang dimensi ekonomi, di mana pada era terdahulu terdapat ramai kaum Cina tinggal di bandar, manakala kaum Melayu tinggal di kawasan perkampungan. Ini kerana kaum Cina lebih tertarik dalam sektor perniagaan, manakala kaum Melayu pula tertarik dalam sektor pertanian. Ini menyebabkan jurang antara kaum terjadi. Ini kerana hubungan antara mereka kurang dipermainkan sebab sesebuah kawasan tersebut terdapat hanya kaum mereka sendiri sahaja. Untuk cabaran yang ketiga pula adalah landscape politik negara. Perbezaan parti politik mewujudkan seperti UMNO, Bersatu, PKR, MSC dan sebagainya, menyebabkan berlakunya persaingan. Persaingan yang berlaku mengakibatkan perbezaan kaum tidak dapat diamalkan dengan baik. Persaingan yang berlaku mewujudkan sifat yang tidak puas hati dan berlakunya perbelahan antara mereka. Akhir sekali, isu yang paling berat, cabaran yang paling berat sekali adalah media sosial, di mana isu-isu penyebaran fitnah yang menyentuh sensitiviti perkauman. Ini berlaku kerana bila berita tentang seseorang kaum tersebut membuat masalah ataupun isu-isu yang hangat pada masa kini, ia mengakibatkan kaum tersebut dipandang hina, walaupun masyarakat kini tidak tahu kisah di sebaliknya. Akibat fitnah tersebut berlakunya konflik antara kaum. Ini juga mengakibatkan hancurnya perpaduan kaum di negara kita. Terima kasih.
Salam sejahtera doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Lelia binti Yusuf dengan nombor metrik di 2021093809. Usaha memupuk perpaduan kaum. Usaha yang boleh diambil dalam memupuk perpaduan kaum yang pertama adalah penganjuran Majlis Rumah Terbuka. Penganjuran Majlis Rumah Terbuka ini selalunya dilakukan ketika hari perayaan, contohnya Hari Raya. Pada Hari Raya ini, kaum lain boleh dijemput hadir ke dalam Majlis Rumah Terbuka tersebut. Yang kedua adalah pelaksanaan sekolah wawasan. Contoh pelaksanaan sekolah wawasan adalah sekolah kebangsaan. Bagaimana sekolah wawasan ini dapat memupuk perpaduan kaum ialah dengan cara aktiviti berkumpulan ketika belajar. Contohnya dalam satu kumpulan terdapat 5 orang dan 5 orang ini adalah terdiri daripada pelbagai kaum. Hal ini akan dapat memupuk perpaduan kaum di antara mereka. Yang ketiga adalah program kenegaraan. Contohnya program latihan hikmat negara PLKN. Objektif PLKN adalah untuk memupuk semangat perpaduan di dalam diri remaja yang akan memimpin negara pada suatu hari nanti. Cara mereka untuk memupuk semangat perpaduan kaum di dalam diri remaja adalah dengan memberikan mereka tugasan secara berkumpulan dan mereka akan melakukan tugasan tersebut dengan rakan-rakan yang berasal daripada pelbagai kaum. Dan yang keempat adalah penerapan nilai-nilai budaya dan warisan, contohnya pemakaian, pemakanan, dan peradaban. Contoh bagi pemakaian adalah seperti orang Cina yang memakai baju kurung. Contoh bagi pemakanan adalah orang Melayu yang mencuba makanan orang India. Dan contoh peradaban pula adalah seperti orang Cina yang menerangkan peradaban mereka apabila mereka merayakan sesuatu perayaan.